Para guru yang dihormati sekalian, kemahiran kreatif merupakan salah satu daripada kemahiran berfikir yang tersirat di dalam falsafah pendidikan negara untuk mewujudkan insan yang seimbang, seterusnya melahirkan sebuah masyarakat yang cemerlang. Pemikiran secara kreatif ini mampu meningkatkan lagi prestasi pelajar dalam proses pembelajaran dan melancarkan aktiviti harian mereka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Para pendidik dan penonton sekalian, beberapa siri yang lalu kita telah dapat perhatikan bagaimana kemahiran berfikir secara kritis digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Pada kali ini akan dapat kita perhatikan pula bagaimana kemahiran berfikir secara kreatif digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Apakah kemahiran berfikir secara kreatif? Secara mudahnya, kemahiran berfikir secara kreatif ialah kemampuan seseorang itu menggunakan minda untuk mencipta atau menghasilkan sesuatu, sama ada yang baru, asli, luar biasa, atau yang diubahsesuaikan mengikut keperluan. Hasil ciptaan ini boleh berbentuk maujud, idea, gagasan, dan sebagainya. Contoh hasil ciptaan ini ialah kenderaan menggunakan tenaga solar, alat mengesan kelajuan yang dipasangkan pada bas-bas ekspres, dan kad pintar. Para penonton sekalian, dalam rancangan ini akan dapat kita perhatikan pula bagaimana pemikiran kreatif ini digunakan dalam pengajaran teknik yang akan disampaikan oleh Cikgu Tiza Lita Rimaya binti Musli dari Sekolah Menengah Teknik Gombak. Beliau akan menyebatikan kemahiran kreatif ini dalam pengajaran teknik bertajuk memotong logam. Dalam pengajaran ini, guru akan memberikan fokus kepada dua jenis pemotongan, yaitu pemotongan cara pembahagian dan pemotongan cara penyempihan. Berdasarkan kemahiran ini, guru meminta pelajar menghasilkan projek sebagai kerja-kerja amali. Projek tersebut ialah menghasilkan peti surat canggih dengan menggunakan kreativiti masing-masing. Sekarang marilah kita saksikan pengajaran dan pembelajaran teknik dengan tajuk memotong yang disebatikan dengan kemahiran berfikir secara kreatif. Sila tumpukan perhatian anda kepada konsep kreativiti dan pengaplikasiannya dalam pengajaran berkenaan. Assalamualaikum pelajar. Hari ini saya ada membawa sebiji buah tembikai. Tembikai boleh didapati dalam pelbagai bentuk. Salah satu daripadanya ialah bentuk bulat. Selain daripada bentuk bulat, bentuk apakah lagi? Ya, Hajar. Bentuk bujur, cikgu. Betul, Hajar. Pernahkah pelajar melihat tembikai berbentuk segi empat di pasaran? Ya. Di Jepun terdapat tembikai yang berbentuk segi empat. Ya, Hayana? Bagaimana bentuk tembikai itu, cikgu? Terima kasih, Hayana. Baiklah, di sini terdapat dua raja tembikai yang berbentuk segi empat, di mana yang boleh kita dapati di Jepun. Pada pendapat kamu, bagaimanakah tembikai ini berbentuk segi empat? Ya, Ilyas? Dengan menggunakan acuan, cikgu. Betul. Terima kasih, Ilyas. Mengikut kaedah Jepun, acuan yang berbentuk segi empat yang diperbuat daripada plastik atau gelas diselkupkan pada tembikai yang masih muda. Pada asalnya, tembikai memang berbentuk bulat, tetapi apabila ia membesar dan membiak, ia terpaksa mengikut bentuk acuan yang berbentuk segi empat. Ini merupakan satu bentuk kreativiti. Kreatif adalah sesuatu yang kita cipta atau kita reka, sama ada dalam bentuk songsang, pengubahsuaian, penyusunan semula, pengecilan,
pembesaran dan penggantian. Misalnya tembikar ini yang pada asalnya berbentuk bulat, tetapi dengan menggunakan kreativiti, kita boleh jadikan dia berbentuk segi empat dengan menggunakan acuan. Pelajar tentu tahu isi tembikar yang merah dan manis sedap dimakan. Kaedah apakah yang perlu saya lakukan untuk mendapatkan isi tembikar ini? Ya, Hakim? Potong atau membelah, cikgu. Betul. Terima kasih, Hakim. Saya perlu membelah atau memotong tembikar ini untuk mendapatkan isinya. Alat apakah yang sesuai? Ya, Anwar? Pisau atau parang, cikgu. Betul. Terima kasih, Anwar. Pisau sesuai digunakan untuk memotong atau membelah tembikar ini. Jadi, hari ini kita akan belajar bab kelima, iaitu memotong. Terdapat beberapa perkara yang akan kamu belajar di dalam bab ini. Antaranya ialah prinsip pemotongan, penggunaan alat-alat pemotong serta menjaga keselamatan alatan dan penggunaannya. Logam secara amnya boleh dipotong dengan beberapa jenis alatan. Terdapat dua kaedah utama dalam pemotongan, iaitu cara pembahagian dan cara penyerpihan. Gunting dan mesin pericih kepersegian adalah dua cara untuk memotong dengan cara pembahagian. Ya, Taufik? Cikgu, apakah yang dimaksudkan dengan pembahagian? Terima kasih, Taufik. Pemotongan dengan cara pembahagian adalah melibatkan alatan yang menggunakan mata pemotong atas dan bawah. Prinsip pemotongan ini terbahagi kepada 4 peringkat. Peringkat yang pertama, apabila mata pemotong atas dan bawah dirapatkan, benda kerja akan mengalami tekanan. Dengan ini, permukaan atas dan bawah benda kerja akan mengalami perubahan bentuk. Peringkat kedua, apabila tekanan yang dikenakan semakin kuat, struktur bijian benda kerja akan mengalami perubahan bentuk. Perubahan bentuk ini dinamakan perubahan bentuk plastik. Peringkat ketiga, selepas mengalami perubahan bentuk plastik ini buat seketika, mata pemotong mula mericih logam. Logam bahagian dalam yang belum tericih akan mengalami pengerasan kerja. Dan peringkat yang keempat, logam yang mengalami pengerasan kerja akan tericih sebelum mata pemotongan bertemu. Baiklah, di sini saya ada sekeping zinc yang tebalnya ialah 0.10 mm. Alat apakah yang sesuai digunakan untuk memotong zinc ini? Hasuna? Gunting, cikgu. Selain daripada itu? Ya, Ilyas. Mesin perinci kepersegian, cikgu. Betul. Kedua-duanya betul. Terima kasih Hasuna dan Ilyas. Ya, Putra. Cikgu, apakah bezanya kegunaan gunting dan mesin pericih kepersegian? Soalan yang bagus, Putra. Kedua-dua alat tersebut boleh digunakan untuk memotong zinc, tetapi masih terdapat perbezaan di antara kedua alat tersebut. Di antaranya ialah gunting digunakan untuk memotong kepingan logam yang tebalnya kurang daripada 0.15 mm. Manakala mesin pericih kepersegian pula digunakan untuk memotong kepingan yang lebih tebal daripada 0.15 mm. Ada pelbagai jenis gunting yang digunakan untuk kerja-kerja memotong bergantung kepada saiz dan bentuk benda kerja yang hendak dipotong. Antara jenis-jenis gunting ialah gunting lurus, gunting bergabung, gunting membulat dan gunting layang. Gunting layang ini pula dibahagikan kepada 3 jenis gunting, iaitu gunting layang lurus, gunting layang kanan dan gunting layang kiri. Baiklah, pada tangan kanan saya terdapat satu gunting, iaitu gunting lurus. Ia mempunyai mata pemotong yang lurus, nipis dan panjang. Kegunaannya ialah
untuk memotong kepingan logam dalam keadaan lurus, lengkungan kepingan logam dalam keadaan lurus dan lengkung yang landai. Manakala di sebelah kiri saya pula ialah gunting bergabung. Apakah yang dapat anda bezakan di antara gunting lurus dan gunting bergabung? Ya, Hanisa? Bentuk yang lebih tebal dan pendek, cikgu. Betul. Selain daripada itu, apakah kegunaannya? Ya, Aisyah? Mungkin gunting ini boleh digunakan untuk memotong bentuk lengkung dan lurus, cikgu. Baiklah. Terima kasih, Aisyah. Dari segi bentuk fizikalnya, memang gunting ini kelihatan lebih tebal dan pendek. Ia juga mempunyai mata pemotong yang lurus. Aisyah tadi ada menyatakan gunting ini boleh memotong bentuk lengkung dan lurus. Itu juga betul, dan tambahannya lagi ialah gunting ini boleh membuat pemotongan berbentuk bulatan dan memotong lengkungan yang menghala ke kiri dan ke kanan mengikut kehendak pengguna. Sekarang, saya akan memberi peluang kepada 2 orang pelajar untuk cuba menggunakan gunting ini. Aswad menggunakan gunting lurus dan Hajar menggunakan gunting bergabung untuk memotong zinc. Terima kasih Hajar dan Aswad. Baiklah pelajar, Aswad tadi telah menggunakan kaedah menggunting dengan cara yang betul. Dan Hajar pula telah menggunakan kaedah menggunting yang salah. Yang mana yang betulnya ialah apabila kita hendak memotong zinc, kita perlu memegang zinc dan memegang gunting pada sebelah tangan sahaja. Manakala kesilapan Hajar pula ialah dia tidak memegang zinc sewaktu memotong dan memegang gunting dengan kedua-dua belah tangannya. Sewaktu memotong, Hajar seharusnya memegang zinc di tangan kirinya dan memegang gunting di tangan kanan. Selesai tentang gunting, kita pergi pula kepada mesin pericih kepersegian. Mesin ini sangat sesuai digunakan untuk mendapatkan bahagian tepi benda kerja yang bersudut tepat. Kamu mesti ingat, mesin ini tidak boleh digunakan untuk memotong dawai, bar, rod, tepi berkelim atau tepi berlurah kerana benda-benda tersebut boleh menyumbingkan mata pemotong. Mari kita lihat bahagian-bahagian mesin pericih kepersegian ini. Bahagian yang pertama ialah tapak. Bahagian ini menyokong keseluruhan mesin ini. Bahagian yang kedua pula ialah pemijak kaki. Pemijak kaki ini digunakan apabila hendak memotong zinc. Bahagian ketiga ialah bahagian mata pemotong atas dan bawah, iaitu bahagian utama yang digunakan untuk memotong logam. Bahagian keempat iaitu tolok belakang. Tolok belakang digunakan untuk melaraskan panjang benda kerja yang hendak dipotong. Tolok ini boleh dilaras ke depan dan ke belakang. Manakala penahan tepi pula adalah sebagai sisi rujukan bagi memotong logam yang bersudut tepat. Tolok hadapan pula berfungsi sama seperti tolok belakang dan lengan lanjutan. Lengan lanjutan gunanya adalah untuk meletakkan komponen logam yang panjang. Baiklah pelajar, sekarang kita bergerak semula ke dalam kelas. Dalam setiap penggunaan mesin, ada langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira. Yang pertama, mesin ini hanya boleh dikendalikan oleh seorang sahaja dalam satu masa. Yang kedua, sewaktu melaraskan kepingan yang hendak dipotong, sendalkan pemijak kaki. Ya, Hayana? Kenapa pemijak kaki perlu disendal, cikgu? Baiklah, Hayana. Terima kasih. Pemijak kaki perlu disendalkan untuk mengelakkan daripada pemotongan yang tidak sengaja. Yang ketiga, jangan letakkan alatan-alatan seperti pembaris, penggarit dan keluli L berdekatan dengan mata pemotong. Yang keempat, jauhkan jari daripada mata pemotong. Yang kelima,
Jangan gunakan mesin ini di luar keupayaannya. Dan yang keenam, gunakan sarung tangan sewaktu mengendalikan mesin ini. Baiklah pelajar, kita telah pun selesai mempelajari teori pada hari ini. Tentu pelajar semua tertanya-tanya, apakah aktiviti amali kita pada hari ini? Oleh sebab pelajar semua telah mempelajari bab pengukuran, penyambungan dan pemotongan, jadi saya akan memberi satu projek untuk anda laksanakan. Tajuk projek kita pada hari ini ialah peti surat canggih. Jadi, pelajar perlu memikirkan bagaimanakah yang dikatakan dengan peti surat canggih. Konsep yang perlu ada dan perlu diterapkan ialah dari segi teknologi, elektronik, mesra alam, reka bentuk dan kemasan serta mekanikal. Pelajar juga boleh menggunakan kreativiti masing-masing. Sekarang pelajar akan dibahagikan kepada dua kumpulan. Setiap kumpulan akan membincangkan konsep peti surat yang akan direka dan senaraikan bahan-bahan yang diperlukan. Sebentar lagi saya mahu setiap kumpulan membentangkan idea awal masing-masing, manakala saya akan memberi satu tempoh iaitu seminggu untuk menyiapkan hasil rekaan. Baiklah, pelajar-pelajar boleh bergerak ke dalam kumpulan masing-masing. Dalam sesi pengajaran teknik kali ini, guru bukan sahaja menerapkan kemahiran kreatif, tetapi turut merangsang kecerdasan intrapersonal dalam kalangan pelajar. Saya pasti setiap pelajar telah mendapat idea masing-masing. Peti surat secanggih manakah yang pelajar akan buat? Sekarang saya persilakan Ketua Kumpulan 1 iaitu Ahmad Najib untuk membentangkan idea awal kumpulan 1. Silakan. Terima kasih, Cikgu. Kumpulan kami mencadangkan satu reka bentuk yang ringkas, tetapi dari segi fungsi, peti ini boleh dipelbagaikan. Peti surat kami bukan hanya boleh memberi isyarat menerima surat atau surat khabar yang ditunggu sudah tiba, tetapi juga boleh berfungsi memberi isyarat apabila terkena air. Ini mengelakkan surat khabar atau surat basah ketika hujan. Bahan-bahan yang digunakan ialah kepingan zinc, kit elektronik, sensor hujan dan juga cat. Sekian, terima kasih. Terima kasih kumpulan 1. Seterusnya kumpulan 2, Abdul Hakim selaku Ketua Kumpulan 2 untuk membentangkan idea awal kumpulan. Ini adalah lakaran peti surat canggih yang kami reka. Bahan-bahan yang kami perlukan ialah zinc untuk membentuk badan peti surat, kit elektronik berirama, gelung paip dan cat. Kami juga menggunakan sensor sesentuh. Apabila surat, majalah atau surat khabar dimasukkan, penghuni akan mengetahuinya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kumpulan 2. Baiklah, pada minggu hadapan, para pelajar dikehendaki membentangkan hasil rekaan kumpulan masing-masing. Pada minggu lepas, kita telah pun bersetuju untuk menghasilkan peti surat canggih. Dan saya percaya setiap kumpulan telah pun bersedia untuk membentangkan hasil rekaan masing-masing. Sebelum pembentangan, saya akan edarkan borang penilaian kepada setiap kumpulan. Pelajar perlu mengisi borang ini untuk menilai hasil rekaan kumpulan masing-masing dan juga kumpulan lain. Baiklah, diminta seorang wakil untuk mengambil borang ini di hadapan. Pelajar perlu mengisi borang ini dan serahkan kepada saya selepas selesai pembentangan setiap kumpulan. Sekarang diminta kumpulan 1 untuk membuat pembentangan. Dipersilakan kumpulan 1. Ini adalah hasil ciptaan kumpulan kami. Peti surat ini juga boleh digunakan sebagai tempat meletak surat khabar yang kebiasaannya dicampak oleh penghantarnya. Dari segi kecanggihan pula, kumpulan kami menggunakan sensor sesentuh yang akan memberi kesan bunyi apabila surat khabar diletakkan ke dalam peti. Contohnya, peti surat kami bukan hanya boleh memberi isyarat menerima surat atau surat khabar yang ditunggu sudah tiba, tetapi juga boleh berfungsi memberi isyarat apabila terkena air.
Ini mengelakkan surat daripada basah ketika hujan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Ahmad Najib. Nampaknya kumpulan 1 telah menunjukkan kreativiti mereka dalam rekaan peti surat Cyber Mailbox. Cyber Mailbox ini berfungsi menghasilkan bunyi apabila surat dimasukkan serta memberi isyarat apabila surat tersebut terkena air seperti air hujan. Cyber Mailbox ini bukan sahaja dapat memberi isyarat bahawa surat telah tiba tetapi juga dapat mengesan hujan. Seterusnya saya persilakan Ketua Kumpulan 2 iaitu Abdul Hakim untuk membuat pembentangan hasil rekaan mereka. Terima kasih cikgu. Ini adalah hasil rekaan kumpulan kami. Sainsboard ini bukan sahaja dapat memberi isyarat penyebabkan surat, majalah dan lain-lain, tetapi juga boleh berfungsi sebagai loceng pintu. Contohnya, apabila surat, majalah atau surat khabar dimasukkan, penghuni akan mengetahuinya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Abdul Hakim. Nampaknya hasil rekaan kumpulan 2 tidak kurang hebatnya. Sainsbox ini bukan sahaja dapat memberi isyarat penerimaan surat tetapi juga boleh berfungsi sebagai loceng rumah. Saya telah membuat penilaian terhadap hasil kerja yang telah kamu lakukan. Sekarang saya akan tunjukkan penilaian yang telah saya buat terhadap kedua-dua kumpulan, iaitu kumpulan A dan kumpulan B. Bagi kumpulan A, bahan dan alat 15 markah, kaedah 8 markah, reka bentuk 16 markah, kekemasan 7 markah, kreativiti 17 markah dan berfungsi 20 markah. Jumlah markah ialah 83. Manakala penilaian saya buat terhadap kumpulan B ialah bahan dan alat 12, kaedah 7, reka bentuk 13, kekemasan 5, kreativiti 14, berfungsi 19 dan jumlah markah ialah 70. Sekarang kita lihat perbezaan markah yang telah dilakukan. Bagi kumpulan A, mereka mendapat lebih markah pada kaedah, iaitu mereka menggunakan kaedah penyambungan secara rivet dan penyambungan secara kimpalan akar. Manakala dari segi kreativiti pula, mereka telah menggunakan kit elektronik dan juga sensor hujan bagi mengesan air hujan yang masuk ke dalam peti surat. Dan dari segi keberfungsian pula, peti surat ini nampaknya lebih berfungsi dan boleh dikomersialkan. Manakala kumpulan B, peti surat kumpulan B kurang menggunakan kaedah-kaedah penyambungan dan dia mendapat lebih markah dari segi kreativiti kerana menggunakan kit elektronik bunyi di mana apabila surat dimasukkan, bunyi akan terhasil dan juga ia boleh berfungsi sebagai loceng rumah. Idea-idea pelajar adalah sangat baik dan boleh dikembangkan lagi. Kita perlu sentiasa seiring dengan perubahan semasa yang sentiasa menjurus ke arah sesuatu yang lebih mudah dan ringkas. Saya harap apa yang pelajar peroleh daripada projek ini dapat dimanfaatkan pada masa-masa akan datang dan pelajar dapat memperkembangkan bakat dalam mereka cipta barangan keperluan seharian. Ini juga dapat meningkatkan produktiviti di rumah. Sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Para penonton sekalian, begitulah pengajaran dan pembelajaran teknik yang bertajuk memotong logam yang disebatikan dengan kemahiran berfikir secara kreatif. Bagaimana yang telah kita perhatikan tadi, guru telah memulakan pengajaran dengan mengemukakan soalan tentang bentuk buah tembikai. Ternyata bahawa bentuk buah tembikai sama ada bulat atau bujur. Kemudian guru mengemukakan soalan sama ada pelajar pernah melihat tembikai yang berbentuk segi empat. Jawapannya, mereka tidak pernah melihat tembikai berbentuk demikian. Selepas itu, guru mempamerkan gambar tembikai berbentuk segi empat yang diusahakan oleh petani di Jepun. Ini merupakan set induksi atau pengenalan yang amat baik kerana secara tidak langsung guru telah
menerapkan konsep kreativiti dalam pengajaran tersebut. Antara konsep kreativiti yang telah diperkenalkan ialah menghasilkan sesuatu dalam bentuk songsang. Ternyata di sini, walaupun dalam pemikiran biasa, bentuk buah tembikai adalah bulat atau bujur, tetapi petani di Jepun cuba menukarkan bentuk tersebut kepada bentuk segi empat, iaitu bentuk tembikai luar biasa. Sebagai perkembangan pelajarannya, guru menjelaskan cara-cara menghasilkan kreativiti semasa hendak membuat projek peti surat canggih. Antara cara-cara itu termasuklah mengubah suaikan, mengecilkan, membesarkan, menggantikan, mengatur semula dan menggabungkan idea-idea tertentu. Aspek yang penting yang perlu diberikan pertimbangan dalam pelajaran ini ialah guru hendaklah memberikan tumpuan kepada kemahiran memotong logam dan kemahiran-kemahiran sebelumnya, yaitu kemahiran simpalan dan ribet. Sehubungan dengan perkara ini, guru meminta pelajarnya membuat projek yang menggunakan beberapa kemahiran yang baru dipelajari dan yang telah dipelajari sebelum ini. Ternyata di sini bahawa kemahiran berfikir secara kreatif disebatikan dalam pengajaran berkenaan. Kita dapati dengan adanya kemahiran berfikir secara kreatif ini, pelajar telah dapat menghasilkan projek mereka dengan lebih kreatif dan berkesan. Sebagai bukti, para pelajar telah dapat menghasilkan peti surat pelbagai guna dengan menggunakan konsep kreativiti yang menggalakkan kita menggabungkan beberapa elemen. Konsep gabungan ini berlaku dalam dua aspek utama. Pertamanya, gabungan antara kemahiran-kemahiran teknikal yang dipelajari seperti memotong, mengimpal, dan meribet. Keduanya ialah gabungan antara pelbagai jenis kegunaan seperti tempat mengisi surat, bunyi isyarat menandakan postman memasukkan surat ke dalam peti, isyarat menandakan hujan mula turun, dan sebagainya. Pemaparan tadi merupakan satu daripada contoh bagaimana kemahiran berfikir secara kreatif dapat diaplikasikan dalam pelajaran teknik. Kemahiran berfikir secara kreatif ini dapat diajarkan juga dalam mata pelajaran lain mengikut kesesuaian. Diharapkan guru-guru dapat mencubakan dalam mata pelajaran masing-masing. Sekian. Terima kasih.